أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين. Sambungan kitab Matla'al Badrain wa Jama'al Bahrain. Sambungan muka surat 50. Eh? 61. 61. Kelimanya. Enam satu ke 59. Tak ada. Ha? Puasa tu kita langkau masa untuk puasa. Bila dah habis puasa, kita balik dekat tajuk asal dia. 50. Ha? 59. 60 pula dah. Ha? Tak apa. 60 bagi berapa kata? Bagi ketiga betul. Betul. 60 bagi yang ketiga. 60 baris yang ketiga ya. Iaitu katanya yang keduanya. Iaitu kita membaca sebelum ini bab al-mustahiqina as-sadaqah. Iaitu bab fiqh menyentuh tentang orang yang layak menerima zakat. Golongan yang layak menerima zakat. Jadi kalau kita nak menjadi layak menerima zakat, pastikanlah kita ada salah satu daripada asnaf ini. Ada berapa asnaf yang layak menerima zakat? Ada 8. Ada 8. Iaitu dibahagikan harta zakat itu kepada 8 golongan. Kalau nak terima, pastikanlah. Yang mana yang pertama itu fakir. Saya dah bahas dah ya. Ada pun yang kedua miskin. Yang tak sambung ini ya. Itu fakir. Fakir itu tersebut dah. Orang yang tiada harta sekali-kali dan tiada usaha sekali-kali, ataupun yang disebut tidak lengkap untuk asas belanja dia tak cukup. Asas kehidupan tu tak cukup. Nak makan tu tak cukup belanja. Tu nama dia fakir. Atau dia ada yang pertama, fakir itu dia tak cukup dan tak ada kerja untuk mendapatkan apa belanja tu. Tak ada pekerjaan dapat belanja. Ataupun fakir itu dia ada usaha, bermaksud dia ada pekerjaan tapi masih lagi tak cukup menampung asas dia. Mungkin keluarga dia besar. Keluarga besar, dia cari nafkah tak cukup, untuk makan tak cukup, untuk belanja asas tak cukup. Maka ini fakir dia sebut tu. Tidak cukup belanja melengkapi hajatnya. Jadi kita nama dia fakir. Adapun yang kedua miskin, iaitu ada memiliki harta
dan juga ada usaha, bermaksud ada pekerjaan untuk mendapatkan duit. Tetapi tidak cukup belanja yang patut dengan dia. Seperti ada hartanya, ada usahanya 7 dirham dan belanja berkehendak kepada 10 dirham, maka dipadakannya pada 7 itu 6 dan 5 dan 8 dan 9, maka miskin. Miskin baik halnya dia fakir. Bermaksud dia kena kurangkanlah. Sepatut dia belanja yang mencukup tu RM10. Tapi dia ada ni 7, 3 ni tak cukup. Jadi dia terpaksa kecilkan, makan kena kurangkan sikit. Boleh makan kurangkan sikit. Yang apa tadi lagi teruklah. Tu kata di sini. Maka katanya miskin itu lebih baik sedikit halnya daripada fakir. Kita pun faham istilah, kita faham. Ni bukan miskin ni dia dah. Tapi kita tukar, tak kita terfikir, kita kata apa? Lain tak? Sengkek betul ni. Tukar kan. Tak tahu macam-macam. Tahu betul ni. Sengkek betul-betul ni. Jadi istilah fakir tu macam itulah. Mana lebih payah juga kita nak ukur. Dan kita sebut dahulu tahap kemiskin itu juga berbeza pada satu tempat keadaan. Miskin kita mungkin tak sama dengan miskin di Afrika sana. Saya ni orang miskin kita kata. Apalah makan sardin ni, mahal tu. Contoh lah kan. Orang miskin sini makan apa? Orang miskin. Miskin. Makan apa? Makan tarung. Sedap tarung. Kan. Okay, kita tahap miskin kita. Kalau di Afrika miskin, itu lagi miskin. Jadi tahap tu berbeza keadaannya bergantung pada. Kemudian kita sebut dahulu pembahagian zakat juga ada dia punya pandangan fatwa lah. Pandangan fatwa dia dibagi dan sebagainya itu bergantung kepada fatwa pihak berkuasa semasa lah. Sehingga kita sebut dulu ada satu zaman pemerintahan yang begitu makmur, duit zakat diberikan kepada pemuda-pemuda yang nak berkahwin. Dia bagi belanja kan. Ada dia bagi. Dah banyak mana semua tak ada orang miskin dah. Mana nak bagi ni? Bagi. Jadi bergantung pada pengurusan itulah. Adapun yang ketiga, golongan yang berhak menerima zakat. Bahagian zakat nama dia amil. Amil adalah bahasa Arab. Amil bahasa Arab. Amala ya'malu fahuwa amilun. Jadi amil pada bahasa orang yang bekerja, orang yang bekerja. Tapi dimaksudkan orang yang bekerja mengutip zakat. Digunakan amil. Istilah dia tu amil. Kutip zakat fitrah. Ada amil-amil yang dilantik oleh jawatan agama. Imam, Bilal, ada beberapa lagi amil. Tugas dia untuk mengutip zakat. Nama istilah dia amil. Amil ni istilah bahasa Arab. Istilah ilmiah fiqh pun amil. Kita ambil juga dalam bahasa Melayu amil. Jadi istilah yang telah dikenali, istilah yang kita dah tahu. Dia tu amil tu. Daripada bahasa Arab kepada istilah fiqh itu sendiri dan digunakan pada bahasa kita. Amil. Amil zakat fitrah. Itu ramai. Amil zakat harta. Seorang ni. Seorang ni sebenarnya. Seorang imam ni. Kau imam rajin cari amil 1/8 ni. 1/8 daripada jumlah harta tu.
Amal ni dapat 1/8 daripada 1/8 daripada jumlah 1/8 kan? Daripada jumlah kutipan. Sebab zakat itu dibagi 8. Kan harta zakat 8. Jadi bila dapat zakat, jadi harta zakat itu mana pihak berkuasa mengumpul zakat dan dia pemegang amanah untuk membahagikan zakat itu kepada 8 dan diberi kepada yang berhak. Itu. Sebagai contoh, kalau dia kumpul zakat 8,000, maka dia akan pecahkan kepada asnaf yang 8. Asnaf yang 8 tadi 1,000 pecahkan. Jadi 1/8 daripada kutipan. Jadi amil dapat 1/8 daripada contoh zakat fitrah. Zakat fitrah, kalau amil berjaya mengumpul 8,000, amil dapat 1,000. Tak? 1/6 boleh? Zakat fitrah. Itu zakat harta, 1 boleh. 1/8 ke 1/6 boleh? Zakat fitrah. Lupa. Tak. Setahu saya zakat fitrah 1/8, zakat harta yang 1/6 boleh. Zakat fitrah 1/8, zakat harta 1/16. Tak salah, nanti saya tengok balik. Jadi kalau amil tu dikumpul 8,000 zakat fitrah dia dapat 1,000. Dapat 1,000. Betul tak? Siapa boleh amil sini? Yalah, yang lain lah. Imam tak ingat apa, tak ingat semua. Seorang siapa boleh amil? Tak apa. Dia asal dia amil ni 1/8. Saya ingat salah. Amil ni 1/8, sama ada amil zakat fitrah, sama ada amil zakat harta. Dua-dua 1/8. Cuma zakat harta tu dipecah lagi 1/6 boleh, dikocikkan lagi 1/6 boleh. 1/8 tu besar lah. Tapi zakat harta dipecahkan lagi 1/6 boleh. Kenapa? Sebab 1/6 boleh bagi pejabat. Separuh lagi ke pejabat. Mana pejabat yang dapat urusan pejabat. 1/6 boleh. Itu zakat harta sahaja. Adapun zakat fitrah bulat dapat 1/8. Amil. Kenapa? Sebab zakat fitrah tak banyak. Tak banyak. Sorry. Orang duduk kat bank lah, pagi potang. Kalau rajin, dapat dia 2,000. Kan? 2,000. Dapat 16,000 dia. Dapat 2,000. Kan? Rajin. Tak banyak. Tapi zakat harta, banyak. Kau rajin. Dapat kelang simin, hantar. Beri keluar zakat. 1,000,000 zakat daripada amil toko ponci. Bagilah 8 sejuta. Kalau 8 juta zakat tak 1,000,000 dapat tak salah. Jadi ada dulu amil imam yang ada syarikat keluarkan zakat harta melalui dia. Jadi jadi dia dapat 1/8. Jadi pejabat agama tengok banyak pun imam ni dapat ni. Tu dia pecah 2. Jadi 1/6 boleh imam, 1/6 boleh pejabat dapat. Sebab harta ni kok rajin banyak dapat sebab amil dia amil kan. Dapat. Jadi lepas ni pergi kalau simin ambil. Ya, macam tu.
Tengok lu, baca lu. Yang ketiga, golongan yang berhak mendapat zakat amil, iaitu seperti orang yang disuruh oleh imam mengambil zakat. Imam ni pemerintah, pihak berkuasa. Imam saja tak boleh. Baca-baca imam boleh suruh, imam pula lantik tak. Tak ada kuasa. Kuasa melantik ada daripada agama. Jadi imam ni maksud pemerintah lah. Kita imam tak ada kuasa nak melantik. Maksud imam ni yang pihak berkuasa. Seperti disuruh oleh imam. Jadi disuruh oleh pihak berkuasa mengambil zakat. Amil ni pun ada dia punya tauliah kan. Tak boleh kutip sendiri je. Ada resit lebih tahun ini tak lantik dah. Ada berkutip-kutip. Tak ada lantikan, tak boleh ya. Dan disuruh oleh imam, yakni disuruh oleh pihak berkuasa mengambil zakat, dan yang menyurat akan zakat, mencatat kepada, dan yang membahagikan dia kepada mustahakin. Makna kata asal amil dulu dia sampai bertanggungjawab untuk bagi kepada orang yang berhak tu. Pulanglah pada pengurusan tu kan. Adapun kita amil sekadar kumpul wang zakat, serah pejabat zakat. Membagikan nanti tu sana yang buat. Belum ada lagi bila pembahagian duit, dia bagi dekat Masjid Puan Cik ni 8,000. Mana nak edah ni? Pokok dia imam lah. Belum ada lagi. Pokok dia amil lah nak apa tu. Belum ada lagi tu. Ada tak salah bahagian zakat, itu nama dia pemulangan peratus agihan zakat kepada pengeluar zakat. Tu ada. Ni 9 ada, Selangor ada. Pulau Pinang ada. Iaitu pusat pengumpulan zakat, dia mengembalikan pengedaran zakat tu kepada yang menyumbang tu. Mungkin menyumbang tu banyak zakat dia dapat projek juta-juta ni kan. Zakat dia 1 juta, zakat dia 800,000. Mungkin dalam 800,000 zakat dia. Jadi banyak tu. Jadi mungkin Ustaz zakat ni, okeylah kami pulangkan balik 100,000 kepada pengeluar zakat untuk dia membahagi-bahagikan sendiri zakat tu kepada yang berhak. Ada juga buat macam tu. Dia nak galakkan. Dia bagi balik. Adalah membagikan lebihan zakat. Dan ada juga pihak kuasa zakat mengizinkan pengeluar zakat tu bagi sendiri zakat tu kepada yang berhak, tapi ada laporan dia semua, dia bagi keiktirafan. Dan membahagikan kepada yang mustahakin, kepada yang berhak, dan yang menghimpunkan mereka itu. Dan tiada mustahak ni tidak berhak, bukan mustahak penting tak. Tidak mustahakun bermaksud tidak berhak zakat bagi raja dan qadi. Mana tidak layak menerima zakat. Dan disyaratkan amil bahawa adalah ia Islam, merdeka, mukallaf, lelaki. Sini ada ke amil perempuan? Tak ada. Dia sebutnya lelaki. Tak ngasuh lah jadi amil. Mukallaf lelaki dan adil. Adil ni jujur, adil, amanah. Lagi mendengar dan melihat. Kalau dah tak nampak rabun dah, letak jawatan amil. Tak nampak orang bagi RM5 ditulis RM50 kan.
RM50 ni. Tak nampak dia kan. Itu amil ya. Jadi amil orang yang bertugas. Sebab tu orang pertubuhan pula kan. Ada pertubuhan-pertubuhan. Macam pondok Raudah kutip duit yang mengumpul-ngumpul ni. Kena nak buat. Itu bukan zakat ya. Macam pondok edarkan tabung. Kutip-kutip tabung. Berhak ke dia dapat 1/8 yang pergi ngumpul tabung tu? Berhak tak? Tunggu 1/8. Tak berhak. Kan? Kutip. Banyak pertubuhan. Pondok ada juga tabung kan. Tu kodai depan sikit. Jadi mengumpul di mana? Jadi sebenarnya itu sebagai apa kita kata, sebagai kena ngaban. Nak ikut mana ikut. Sebenarnya dia bukan bahagian asnaf zakat. Sebab orang sedekah tu dia bukan keluar zakat, dia sedekah dia. Dia sedekah dia kepada tabung pondok tu. Dia bukan keluar zakat. Itu bukan zakat. Dia menyumbang. Ada sumbang dia RM1 masuk RM1 sedekah. Itu bukan mengumpulkan duit zakat. Itu dia melancarkan tabung untuk pengurusan lah. Bukan zakat. Jadi yang mengumpul tu, kalau kita pun nama amil pun, bukanlah amil yang sebenar. Sebab amil yang sebenar, dia mengumpul harta zakat. Yang ni bukan harta zakat. Jadi berapa nak bagi? Yang pengumpul ni, berapa nak bagi tu pokok di AJK pokok di pengurusan pondok tu lah. Pengurusan tu. Jadi berapa kita nak bagi tu, dia dah lah duit minyak, duit motor. Kita bagilah 1/8 ikut asnaf zakat tu, terpulang. Jadi tak ada dia punya banyak mana nak dibagi, tak ada. Itu terpulang kepada keputusan pengurusan tu lah. Kita nak bagi 1/8 bagi. Tak salah ada madrasah yang bagi separuh pun ada. Separuh daripada kutipan. Boleh tak? Terpulang kepada pengurusan. Sebab duit yang dikumpulkan duit siapa? Kalaulah ada madrasah yang melancarkan tabung untuk kutipan atas nama apa pun, atas nama pembangunan, atas nama pengurusan. Jadi bila orang menyumbang kepada tabung madrasah tadi, katalah tabung tu ada 100 tabung yang diedarkan. Siapa yang edarkan? Madrasah tadi mengedarkan tabung. Letak kedai-kedai, ada yang kutip, ada yang berdiri dekat pasar tani ke apa. Untuk sumbangan madrasah tadi. Bila duit tu masuk dalam tabung tu, duit tabung tu siapa punya? Saja nak tanya ni. Hak madrasah kan? Hak madrasah lah. Hak madrasah lah. Jadi kalau hak madrasah, apa maksud dah kalau hak madrasah? Pokok dia lah. Tak nak dengar pokok lah. Pokok dia lah. Dia tu siapa? Dia tu madrasah. Madrasah tu siapa? Madrasah tu siapa? Gitu. Kok madrasah tu mudir dia seorang nguruskan, pokok dia lah dia seorang kan. Dia nak seorang. Tapi kalau madrasah tu ada AJK, ada bendahari, ada dia punya barisan pemimpin yang ada yang mana jadi kepimpinan madrasah itulah yang menentukan duit tadi. Sebab duit tu dia punya, duit madrasah. Madrasah tu siapa? Madrasah tu ahli jawatan kuasa tadilah. Duit kita. Kita dah berjaya mengumpul duit sekian. Jadi duit madrasah. Bila duit madrasah, pokok dia madrasah nak bagi berapa dekat orang kutip tu? Kok madrasah tu jenis koreh?
tak ada bagi dah. Ikhlas ni lillahi ta'ala. Minggu depan langsung tak pergi kutip dah. Mudir lah pergi sendiri kita kan. Membising lah kata dia. Pergi sendirilah. AJK lah pergi sendiri. AJK dah 4 orang. Yang tukang ngutip ni keluar dari minyak. Ikhlas lah. Tak ada bagi dah. Bulan depan membising lah kata. Kutip lah. Lu halang 4 orang AJK nak ngutip. Bersyarat balik. Tak boleh dah. Tak dapat. Ada. Barilah kata. Berapa nak bagi? Terpulang lah kalau AJK tu kedokut. Bagi lah RM10 dia. Lari je dia. Tanda dah. Ya kedokut pun lah. Itu yang sampai peringkat ada yang kata kita beri separuh kutipan. Ada? InsyaAllah. Lepas tu, seorang jin yang mengutip. Tak apa-apa, motong-motah dah. Ngutip duit dia pula. Kok 3,000 masuk. 3,000 masuk sebulan. Sebab AJK dah putuskan separuh kita bagi kepada orang ngutip ni. Rajin ni ngutip. Tak payah motong-motah dah. Tak motong tak. 3,000. Boleh ke bagi 3,000? Pokok dia AJK lah. Duit tu duit madrasah. Ada? Macam tu lah. Kita kata nak bagi berapa ni, kita bagilah 10%. Dia macam tu lah maksud dia. Kemudian bila duit tu duit madrasah pula tertakluk pula kepada jawatan agama pula mengizinkan madrasah tu mengutip dan sebagainya. Tak ada pula kelulusan mengutip peneram. Tapi dasar dia kita minta sumbangan ramai tu pada hukum syarak dia dah selesai dah, bukan kita mencuri. Kita minta duit ramai sumbangan untuk pengurusan madrasah. Pada hukum dasar syarak dia dah okey dah. Kita bukan mencuri tak, minta sumbangan. Tu bahasa apa? Bahasa sadap Bahasa tersadap minta sedekah. Sedap punya kan. Minta sedekah. Minta sumbangan. Bukan paksa nak bagi, tak nak bagi sudah. Ada orang bagi. Jadi pada hukum syarak dia apa hukum? Duit tu apa hukum? Curi tak curi? Hanya mohon sumbangan. Dia bagi. Kemudian ada pihak berkuasa pula yang mengawal madrasah tadi kan, ada kelulusan dan sebagainya tu. Itulah. Selingan bab zakat ni lah. Adapun yang keempat, kena baca tu. Mim, hamzah, lam, fa. Muallaf. Muallaf. Siapa tahu muallaf ni apa makna bahasa Arab ni? Kalau kita ada jadikan Melayu, sama jadi orang pula muallaf. Tak sadap tu dengar. Dia tu muallaf tu. Dah 20 tahun dah muallaf kan. Kafir Islam. Sebenarnya muallaf ni sadap makna dan indah makna dia. Dan cukup apa kita kata, cukup mulia, cukup beradab, cukup memuliakan. Istilah yang cukup mulia kepada orang yang baru masuk Islam. Tapi kita cara kita sebut tu dah tak sadap orang macam kelas kedua. Dia tu muallaf tu. Jadi macam kelas nombor 2 lah. Kelas 2 muallaf dia tu muallaf je tu. Tak sadap punya. Jadi jadi kalau orang tu dah 20 tahun masuk Islam, saya tak muallaf dah. Jadi nama tu tak sadap. Sebenarnya muallaf ni cantik makna daripada asal. Daripada allafa yu'allifu ta'lifan, muallifun muallafun. Kalau orang belajar tasrif bahasa Arab. Allafa yu'allifu ta'lif. Allafa daripada bahasa Arab yang bermaksud jinak. Jinak. Kalau binatang jinak
Kita kata haiwanun alifun. Haiwanun alifun, haiwan yang jinak. Jadi allafa yu'alifu ta'lif bermaksud jinak. Mu'allif, dia allafa dia ada dua maksud dalam bahasa Arab ni. Arab ni kadang bunyi sama tapi dua maksud. Allafa juga menulis juga allafa. Menulis allafa menulis juga allafa. Jinak pun allafa. Sebab tu muallif, tukang tulis kitab itu muallif, penulis kitab muallif. Dan juga muallif orang yang menjinakkan seseorang. Muallaf benda yang dijinakkan. Jadi allafa ada dua makna dalam bahasa Arab, satu jinak, satu menyusun, menulis. Jadi kalau muallaf ada dua maksud, muallaf buku pun muallaf. Ni muallaf, buku adalah muallaf sebab benda yang ditulis. Muallaf. Kalau banyak buku disebut muallafat, kitab-kitab. Satu lagi muallaf, orang benda yang dijinakkan. Jadi di sini ditunjukkan orang yang dijinakkan hatinya. Muallaf. Jadi bermaksud orang yang baru masuk Islam ini, orang yang baru masuk Islam, agama memberikan apa? Memberikan kegembiraan pada mereka. Bermaksud orang yang masuk Islam ini, sifat orang Islam mestilah memberikan kegembiraan pada dia orang ni. Sebab dia baru masuk Islam, jadi kita perlu mengembirakan dia. Jangan kita takut-takutkan dia. Ini kalau masuk mau potong. Contoh kan. Jadi dia pun tunggu tahun depan lah kan. Nak fikir tu. Jadi salah. Konsep tu salah. Jadi Nabi SAW, jadi tengok Nabi SAW ketika mana Muaz bin Jabal, tak salah bila dihantar ke Yaman, jadi Nabi bernasihat kepada Muaz bin Jabal. Dia kata, seru orang masuk Islam. Jangan sebut apa-apa lagi. Jangan sebut, tak boleh makan ini, tak boleh makan ini, tak boleh. Tak kena gaya dia. Bawa kepada keimanan kepada Allah dan keimanan kepada Rasulullah. Tu, yang lain jangan sebut. Itu cara dia. Bila dah masuk Islam, ajar dia solat. Jangan cerita lain dulu. Lepas itu. Sebab apa? Sebab konsep dia, kita menjinakkan dia. Menjinakkan dia supaya dia rasa selesa, seronok Islam. Sebab itu bukan sekadar itu, Nabi SAW, bila ada orang masuk Islam, maka diberikan harta yang banyak. Diberikan harta yang banyak. Sebab banyak mana nak bagi mu'allaf, itu tak ada ditentukan banyak mana. Jadi kalau zaman Rasulullah dahulu, bila ada orang masuk Islam, maka Nabi bagi dia beberapa ekor unta, beberapa ternakan kepada dia, bagi. Mana dia ada hak daripada Baitul Mal, mereka berhak mendapat satu Baitul Mal. Untuk apa? Untuk mengembirakan hati mereka. Jadi mu'allaf ini orang yang dijinakkan hatinya. Sebab itu mu'allaf juga mesti ada satu dia punya apa kita kata. Berapa lama mu'allaf ni? Kita kadang dah 20 tahun dah, dah ada cicit dah mu'allaf lagi. Benda tu kita tak ada buat kajian lah kan. Selagi dia bukan asal Islam, istilah kita, selagi dia bukan asal Islam, mu'allaf lah. Kita letak kan. Kalau macam tu, sahabat Nabi semua mu'allaf. Mana ada sahabat Nabi yang daripada lahir Islam sama dia? Sayyidina Umar mu'allaf. Sayyidina Osman mu'allaf.
kalau kita bagi kita punya kepahaman, mu'allaf ni orang yang bukan lahir Islam. Kita punya faham kan. Sebenarnya bukan itu mu'allaf. Mu'allaf orang yang baru masuk Islam, tempoh tu boleh dibuat kajian. Mu'allaf ni berapa lama. Berapa lamakah orang masuk Islam ni kira dia boleh mantap dia punya keimanan dia kan. Dia tahap. Lepas tu dia tak layak dah menerima. Dia pula andal dia kan. Jadi kita salah belum ada satu ketetapan macam mana kita nak keluarkan orang daripada dia bukan mu'allaf dah ni. Kita tak buat kajian tu. Bila kita bagi sumbangan, panggillah mu'allaf jempol ni. Dah bercucu dah. Kita tak ada lagi. Kita bagi sedekah macam tu jelah. Jadi masuk mu'allaf pada asalnya menjinakkan hati orang yang masuk Islam. Jadi dalam kamu Sayyidina Umar dia tak bukan Islam daripada kecil. Dah Islam kita dah dewasa. Berapa tempoh Sayyidina Umar Islam? Okey, Islam langsung. Islam di Madinah 10 tahun. 10 tahun. Islam di mana 10 tahun? Islam di Mekah 13 tahun. Jadi Sayyidina Umar masuk Islam berapa? Katalah 15 tahun. Sehingga wafat Nabi. Maksud ketika di Madinah mungkin ketika hijrah mungkin dalam 10 tahun, 12 tahun Sayyidina Umar bersama Rasulullah. Jadi tak lagi dia diiktiraf dia sebagai mu'allaf dah. 10 tahun dah lama dah Sayyidina Umar dengan Rasulullah. Tidak lagi diiktiraf sebagai mu'allaf. Kita kalau 10 tahun mu'allaf lagi tak? Ada. Benda tu tidak ada belum ada dibuat kajian dah terperinci. Kita bagi je lah. Bagi. Sepatutnya bila kita perincikan, sebenarnya dia dapat itu bukan di atas nama mu'allaf. Dia dapat di atas nama kemiskinan mungkin. Sebab saudara-saudara mu'allaf kita kebanyakan dia susah kan. Susah nak dapat pekerjaan, susah nak apa. Tambah dia pula bukan bangsa bumi putera, dapat hak, jadi dia susah. Jadi mana perincian dia mendapat hak kemiskinan. Itu lebih tepat lah, tapi kita tak adalah kita perinci sebenarnya. Sebab mu'allaf dia ada tempoh-tempoh tertentu. Dia tak boleh sepanjang masa. Sepatut dia lah. Tapi mungkin kita pun tak payahlah. Kerja-kerja bona bagi lah. Dah 30 tahun pun dia mu'allaf juga lah. Betul ada perincian untuk kita dapat penjelasan yang sebenar lah. Siapa golongan yang keempat? Iaitu mu'allaf. Adalah ia empat bagi salah satu daripadanya mu'allafatul muslimin. Mu'allafatul muslimin iaitu orang kafir yang masuk Islam. Ada bagi empat. Dalam kitab disebut mu'allaf tu ada 4. Yang pertama mu'allafatul muslimin bermaksud orang kafir yang masuk Islam. Dia kata mu'allaf adalah 4 bahagi. Mana nak iktiraf inilah ciri-ciri mu'allaf. Ada 4 ciri mu'allaf. Maksud dia. Mu'allaf ni siapa? Ada 4 bahagian, ada 4 ciri. Yang pertama dia adalah mu'allafatul muslimin. Mu'allafatul muslimin bermaksud dijinakkan hatinya sebagai seorang Islam. Itu disebut yang kafir masuk Islam. Itu ciri pertama. Dia orang kafir yang masuk Islam. Daif niat imannya. Imannya masih lemah. Digembirakan dengan duit. Macam mana nak ukur iman lemah tak lemah? Ada suatu pula ukuran ya. Memang itu niat dia. Makna kata orang yang belum faham tentang Islam tu apa. Itu maksud dia.
Orang yang belum memahami Islam itu apa. Jadi awal-awal masuk Islam dapat duit. Menggembirakan dia. Sebab iman dia, kepahaman tentang Islam itu masih kurang lagi. Jadi awal-awal masuk Islam diberikan kegembiraan duit pada mereka. Yang kedua, jadi bila dia iman dia dah kuat, faham Islam dah kuat, kadang-kadang amal dia lagi kuat daripada kita. Sebenarnya kita pula terbalik jadi mu'allaf dah. Kita pula lama. Dia dah kuat iman dah. Jadi sepatutnya dia kita ni dah tak mu'allaf dah. Tapi belum ada lagi kajian, belum ada lagi ciri-ciri macam tu, belum ada lagi. So, dia apa? Maksudnya kalau ni sebelah ni ada pendaftaran mu'allaf, kena ada pula satu pantauan dikeluarkan daripada senarai mu'allaf itu. Dikeluarkan. Sepatutnya ada lah. Ataupun ada satu program pula. Setiap mu'allaf bagaimana kita nak keluarkan daripada gelaran mu'allaf pada dia. Macam mana cara dia? Mesti ada satu. Itu belum rasa belum ada dibuat terperinci lah. Senarai mu'allaf ramai. Jadi bagaimana kita nak keluarkan dia daripada gelaran mu'allaf tu? Mesti ada. Sebab ciri-ciri mu'allaf apa? Selain daripada orang kafir masuk Islam, yang kedua, niat lemah, daif niatnya, daif hatinya pada iman. Jadi kita ajar dia, bagi tambahkan kekuatan iman dia. Dah ciri dia dah tak ada dah. Akhir dia bukan lagi mu'allaf. Tapi kalau dia miskin susah, kita bagilah hak zakat di atas susah tu. Bukan lagi nama mu'allaf. Supaya apa? Supaya janganlah kokal mu'allaf sampai mati pun mu'allaf. Siapa yang meninggal? Yang mu'allaf. Ya. Sepatutnya kita keluarkanlah. Yang kedua, dhaif niat pada imannya. Maka diberikan dia diberikan dia harta, diberikan dia duit kepada diberikan dia supaya berjinak-jinak ya. Diberi duit berjinak-jinak ni maksud dia rasa seronok. Dia rasa masuk Islam ini diberikan perhatian. Hati dia seronok, hati dia jinak. Bila dia masuk Islam, dia terasa bahawa dia dijaga oleh orang Islam. Jadi itu kadang-kadang kita cuai. Ini yang kadang-kadang kita cuai. Masya Allah, kita kata. Siapa yang bersalah? Kita semualah bersalah. Kenapa? Sebab sebahagian mereka rasa terbiar, kan? Masuk Islam ni terbiar, tidak dipedulikan, dan orang Islam tidak mengambil peduli tentang nasib mereka. Memang salah gitu. Memang kita layak dimurkai oleh Nabi SAW. Marah tak Nabi ke sahabat? Marah. Marah tak? Marah. Sebab Nabi orang yang cukup bersungguh-sungguh menjaga hak orang mu'allaf ini. Jadi kita biarkan. Itu silap kita kan. Bagi jaga dia. Kenapa? Supaya diberikan supaya berjinak-jinak ia dan kuat imannya. Dan yang ketiga, bagi lagi ke bagi laki? Tak ada Rumiah. Bagi lagi. Dan yang tiga, bagi lagi, dituntut akan dia, dituntut? Ditentu. Ada latar, ditentukan dia pada kitab yang panjang-panjang. Wah, apa maksudnya tu? Dan yang tiga, bagi lagi
ditentukan dia pada kitab yang panjang-panjang. Tak apa, nanti kan saya tengok balik. Dia macam ayat. Ada yang faham ke ni? Tak faham. Saya pun tak faham. Tiba masuk kitab yang panjang-panjang lah. Kita tengok yang kelima tu. Ada pun yang kelima, hamba sahaya. Hamba tak ada, tiba-tiba sahaya saja. Sahaya betul hamba. Hamba yang makatib. Tahu hamba yang makatib? Hamba yang menebus diri. Makatib ni istilah kepada hamba yang sedang menebus diri, itu makatib nama dia. Kalau hamba yang masih lagi hamba, nama dia abdun. Abdun itu hamba ya. Abdun satu lagi apa nama, lupa sudah. Abdun rikun ya. Itu hamba yang hamba betul-betul lah, hamba milik tuan. Ada satu lagi nama dia hamba makatib nama dia. Dia hamba juga tapi dia punya kedudukan makatib. Jadi makatib ni apa? Makatib ni hamba dalam proses menebus diri. Jadi zaman Nabi dahulu, hamba dia berhak menebus diri dia. Dia berhak. Kalau tuan tu setuju. Kalau tuan tu setuju, dia berhak menebus diri. Kalau dia tak setuju, dia tak berhak lah. Ya. Tuan, saya nak bebas, kata dia kan. Jadi kalau tuan kata tak ada siapa nak nolong lambu banyak semua ni itu dia, siapa nak tak boleh, kata dia kan. Lepas tu dia kata, tuan boli saya 10,000, saya tebus 20,000 nak. Dia boleh deal dengan tuan dia. Tuan boli saya 10,000, 20,000 nak 20,000. Untung tu, kata dia. Untung pula. So ada boleh ya hamba yang 10,000 lah. Tabuh lagi 10,000. Meniaga hamba pula. Kata setuju. Okey setuju. Kalau dia setuju, tak ada 20. 50,000. Kata dia kan. Dia beli 10,000 je. 50,000 kata dia. Lah dia nak okey setuju kata dia. Si hamba tadi dia dah berbincang dengan tuan dia. Dia nak bebas diri dia, tebus dirinya. Sebab hamba ni apa? Hamba ni diri dia adalah milik tuan dia. Itu maksud hamba. Hamba apa maksud dia? Maksud hamba ni, diri dia tu bukan milik. Dia tidak berhak terhadap dirinya. Dirinya adalah milik tuan dia. Itu maksud hamba. Sehingga datang Islam, hamba itu masih ada. Bermaksud memiliki seseorang itu hamba, masih ada dalam Islam. Beza dia apa? Beza dia bila datang Islam, agama suruh buat baik terhadap hamba. Suruh buat baik terhadap hamba. Jangan zalimi hamba. Jangan beban dia kerja yang melebihi keupayaan dia. Itu Islam. Tapi makna hamba tetap kekal. Apa maksud hamba? Dia adalah milik kepada tuan dia. Itu masih lagi kekal yang hamba. Sehingga dalam Islam, hamba perempuan itu adalah milik kepada tuan dia. Milik kepada tuan dia. Sebab itu zaman dulu orang ada isteri dan dia memiliki hamba perempuan. Isteri dia juga. Tapi sebagai hamba. Bukan sebagai memiliki, sebab hamba adalah milik kepada tuan dia. Dan bila kedatangan Islam, satu diajak adab-adab kepada hamba. Diberikan belas kasihan dan sebagainya. Kemudian kedatangan Islam, datang hukum hakam yang banyak pada bab pembebasan hamba. Sebab itu kita ada kafarah. Dalam Islam ada kafarah.
Di antara kafarah dosa itu bebaskan hamba. Oh, jadi balasannya bebaskan hamba. Balasan bebaskan hamba. Jadi zaman Nabi dulu banyak hamba dibebaskan di atas kafarah-kafarah kesalahan. Maka dibebaskan hamba. Kemudian galakkan pembebasan hamba. Digalakkan membebaskan hamba. Sebenarnya membebaskan hamba ni semenjak zaman jahiliah lagi. Ada berlaku pembebasan hamba. Jadi macam mana kita nak gambarkan zaman tu? Sehingga hamba yang lari daripada Tuhan satu kesalahan. Dalam Islam itu juga. Dalam Islam juga hamba yang lari daripada Tuhan satu kesalahan. Boleh kena sebatan dan sebagainya. Dan hukum berdosa. Kalau hamba lari daripada Tuhan dia. Jadi walaupun dalam Islam masih lagi ada kehambaan, cuma Islam membezakan bagaimana umat Islam bermuamalah dengan hamba. Buat baik dengan hamba. Kemudian adanya hukum penebusan, tebus diri nama dia. Jadi hamba tadi berhak untuk menebus diri dia, tetapi di atas persetujuan tuan lah. Dia bincang dengan tuan, tuan saya nak bebas lah. Berapa pun nak bayar? 500 dia tak? 500 dan boli kau pun 1000. Bebas. Dia kata 20,000 dengan syarat 20,000. Setujulah. Perjanjian di antara tuan dan juga hamba dengan bayaran 20,000. Tak ada duit pun hamba tadi. Ada cari duit lah. Dia cari duit, hamba tu cari duit. Maka hamba yang sedang menebus diri ini nama dia makatib. Dan dia berhak mendapat duit zakat. Zakat makatib. Tujuannya apa? Duit itu untuk menebus diri dia. Dapat zakat. Minta zakat-zakat ni dapat terkumpul. Maka dia bayarlah duit itu. Maka pembahagian zakat itu diberikan kepada makatib nama dia. Iaitu makatib, iaitu hamba sahaya yang hendak menebuskan dirinya. Mana hamba yang tak menebus diri tidak layak mendapat zakat. Tak dapat zakat. Jadi kalau hamba menebus dirinya, dia berhak mendapat zakat untuk menampung penebusan dia tu. Jadi terpulang kepada tuan tu. Banyak mana dia kena pembayaran. Dan apa jenis pun terpulang kepada tuan. Ada jenis tuan bebaskan tanpa bayaran. Ada? Tanpa bayaran. Dia bebaskan macam tu. Salman Al-Farisi, dia adalah hamba. Datang ke Madinah, kena tangkap dan dijadikan hamba. Dan ketika mana dia bertemu dengan Nabi, dalam keadaan dia adalah hamba kepada seseorang. Salman Al-Farisi ni. Dia datang kuliah, mungkin waktu cuti ya, Ahad ya. Ahad rehat, dia datang. Mendengar kuliah Nabi SAW. Akhirnya beriman. Bila dah beriman, Nabi kata, wahai Salman, tebuslah dirimu daripada tuanmu. Dia pun balik. Dia minta tebus. Aku nak tebus diri. Jadi tuan kepada Salman Al-Farisi, dia nak apa? Boleh, dia kata. Tapi kau tanamlah kebun ni, penuhkan dengan pokok tamar, dan sehingga dia berbuah kali pertama, kau bebas. Maksud dia kena gali lubang, kena tanam anak tamar tu, kena siap buh baju. Sebab pembebasannya selepas dia berbuah kali pertama. Lepas lama tu. Jadi dia datang, Rasulullah tanya, apa yang diingin oleh Tuan kau nak apa? Ya Rasulullah, Tuan aku menginginkan aku agar menanam buah tamar, berapa ladang tu? Ladang dia, dan jaga tamar itu sehingga berbuah, baru bebas.
Kalau macam tu, jom kita pakat tolong Salman Al-Farisi. Jadi pakat pergi semua, mana kabur dia. Dah, Nabi kata gali lubang. Nabi tolong. Sebab itu syarat pembebasan dia. Dia tak kira lah siapa pun tolong. Jadi penting kabur ni penuh ditanam pokok tamar, jaga sampai berbuah. Jadi Nabi, mari kita tolong. Pergi ramai-ramai, gali lubang. Pakat gali lubang semua. Dengan anak pokok. Nabi kata letakkan pokok di tepi lubang. Jangan seorang pun tanam. Nabi perintahkan gali lubang dan letakkan di tepi lubang. Tu saja, jangan usik, jangan bubuh dalam lubang, sebab yang bubuh lubang aku sendiri. Banyak mana pokok Nabi letak. Jadi akhirnya sahabat buat, letak anak pokok tamar di sebelah lubang tadi, banyak lubang. Dah siap Nabi datang, Nabi ambil pokok, Nabi tanam. Kambing itu sama-sama lah. Tapi Nabi yang ambil pokok tadi, Nabi tanam. Tambus. Nabi pegang. Setiap pokok tu Nabi yang ambil, Nabi yang tanam. Kambing itu sama-sama lah. Tapi Nabi yang pegang pokok tu. Masuk. Tak salah setahun dia. Setahun. Selalu pokok tamar berapa? Macam kelapa sawit ya kan? Berapa tahun kelapa sawit dia buah? Kita tahu lah. 3 tahun. Baju mahal tu. Jadi macam itulah tamar ni selalu dia 4 tahun ke 5 tahun. Tapi tamarnya Nabi tanam setahun berbuah. Jadi tengok tahun depan nak sampai setahun, tengok berbuah. Kecuali sepokok tak berbuah, kemetodnya. Yang lain subuh naik berbuah. Ada satu, Nabi tanya, yang ni siapa tanam? Sayyidina Abu Bakar kata, aku ya Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar nak ambil berkat sama dia pun nak tanam satu. Nabi kata, jangan siapa usik. Dia ada satu Sayyidina Abu Bakar yang tanam. Ini metod pokok tu. Tak berkat macam tangan Nabi SAW. Nabi kata cabut ambil yang lain. Nabi yang tanam. Tunggu pula pokok ni berbuah. Jadi akhir dia Salman Al-Farisi pun dibebaskan oleh Tuhan. Jadi pembebasan hamba ni ikutlah pulang tu apa rendak kan. Jadi selalu dia bayaran lah. Sebab itu hamba dia ada bahagian untuk membebaskan diri dia. Yang kita sebut minggu lepas, sekarang ni mana ada hamba. Sedangkan bahagian asnaf dia ada. Maksud kata, kalau duit zakat itu terkumpul 8 juta, mesti dia bagi 8 asnaf tu. Fakir, miskin, amil. Kemudian ada bahagian hamba yang membebaskan diri dia. Jadi bahagian tu terkumpul berjuta-juta. Semua nak digunakan, hamba mana kita nak bagi? Tak ada. Itu yang muzakarah. Akhir dia duit bahagian hamba pembebasan itu diberi kepada anak-anak pelajar kita yang belajar agama. Kebanyakan dia. Yang lain pun Allah Alam. Mungkin yang lain pun bagi sama. Bagi dia zakat. Duit zakat. Saya belajar masih pun dapat duit zakat. Atas kapasiti apa? Rupanya atas kapasiti hamba. Mana dia punya kesamaan dia? Dia kias. Dikiaskan pelajar itu sebagai hamba yang membebaskan. Sebab asnaf asalnya hamba membebaskan dirinya. Jadi pelajar ini membebaskan dirinya daripada kejahilan. Dia buat macam tu. Dikiaskan. Ya, pelajar-pelajar ni, dia ni umpama hamba-hamba yang sedang membebaskan dirinya. Itu membebaskan diri. Yang ni mereka sedang membebaskan dirinya daripada kejahilan. Dapat dah bahagian tu 3,000, 4,000, 5,000. Macam itulah. Wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.